A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali insya-Allah meneruskan perbincangan kecil kita setiap pagi insya-Allah setakat mana yang di izin oleh Allah Subhanahu wa taala, cuba insya-Allah untuk meneruskan perbincangan ini sedikit demi sedikit. Moga-moga insya-Allah kita dapat menghabiskan walkthrough kita dengan Al-Quran ataupun penerkaan menyeluruh Al-Quran ini, sehinggalah insya-Allah kita melalui semua ayat-ayat daripada surah-surah dalam Al-Quran ini satu demi satu insya-Allah, dan untuk membentuk satu gambaran yang jelas tentang apa sebenarnya yang hendak diseru daripada Al-Quran ini, ataupun apakah isi kandungan Al-Quran yang penting untuk kita dekati dan fokus sebagai panduan dalam kehidupan kita kan. Tapi Alhamdulillah, mungkin setakat ini kita telah pun melalui surah-surah, khususnya surah-surah yang berada di bahagian separuh yang kedua daripada Al-Quran Karim ini kan? Dan kita sedang melalui lagi insya-Allah surah kumpulan yang kelima ini kan? Cuma insya-Allah kita telah dapat sedikit gambaran tentang apakah yang ditekankan di dalam surah-surah yang kita sedang lalui ini kan? Alhamdulillah juga kita telah semalam membincangkan sedikit, menghabiskan sedikit perbincangan kita tentang pandangan umum, kesimpulan yang dapat kita pegang daripada surah Saba dan surah Fatir di permulaan kumpulan surah-surah yang kelima ini. Dan saya buat sedikit kesimpulan daripada kedua surah ini supaya insya-Allah kita dapat sedikit gambaran umum perjalanan surah-surah dalam kumpulan ini kan? Kerana insya-Allah bentuk susunan Al-Quran ini yang Allah Subhanahu Wa Taala susun adalah dia memudahkan kita untuk menjangkau kefahaman ataupun kefahaman kasar, kefahaman besar yang dapat untuk kita pegang di dalam surah-surah yang akan datang setelah kita melalui surah yang awal kan? Kerana susunan dalam Al-Quran ini dia
surah-surah yang datang awal itu dia membantu untuk kita memahami surah yang datang kemudian, sebab kandungan besar daripada Al-Quran ini dia memfokuskan kepada beberapa isi yang besar kan. Yang kita sebut ada 3 isi yang besar yang sentiasa diulang-ulangkan di dalam surah ini, Al-Quran ini, iaitu tentang tauhid, kemudian datang bersama dengan peringatan tauhid ini adalah ancaman. An-Nadhir, Bashir wan Nadhir, berita gembira dan ancaman kepada mereka yang mendustai, berita gembira kepada mereka yang menerima peringatan Rasul ini, dan ancaman kepada mereka yang mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul ini. Dan isi yang ketiga kita sebut adalah tentang risalah, iaitu tentang Rasul dan juga tentang kandungan wahyu yang datang bersama dengan Rasul ini kan. Jadi isi kandungan Al-Quran ini sentiasa akan merujuk kepada ketiga-tiga perkara yang besar ini kan. Cumanya di setiap surah-surah yang kita akan lalui ini, kita akan dipertontonkan ataupun dibawa oleh Al-Quran ini untuk kita melalui berbagai-bagai sudut yang banyak memberi panduan, sudut yang berbeza yang memberi panduan, antaranya hujah-hujah yang berbeza, peraturan-peraturan sunnatullah yang dijelaskan di sudut yang berbeza, dan juga pengalaman-pengalaman silam daripada sudut yang berbeza juga kan, daripada contoh-contoh yang berbeza yang mesti kita lalui semua kan. Kalau tidak kita hanya dapat gambaran umum kan. Walaupun kita kata gambaran umum yang sama ada dalam surah-surah Al-Quran ini, tapi sudut-sudut yang berbeza kan, dalam setiap surah ini ada kejutan-kejutan kita kata yang amat menarik untuk kita lalui dan memberi satu pengajaran yang sudut yang berbeza pula kan, walaupun gambaran umum dia sama kan. Itu adalah style ataupun bentuk Al-Quran yang kita akan rasai bila kita lalui satu demi satu surah ini kan. Alhamdulillah di penghujung surah, dan satu perkara yang kita sebut penting dalam model kita memahami Al-Quran ini adalah coherent, hubung kait di antara surah dengan surah ini, hubung kait di antara ayat dengan ayat, atau munasabah Al-Quran ini, istilah yang digunakan dalam kajian tafsir tradisional daripada dulu. Satu sudut yang didokong oleh satu aliran daripada pentafsir-pentafsir ini adalah tentang sudut munasabah Al-Quran ini kan. Dan ini dibawa dengan lebih detail lagi oleh Hamiduddin Farahi yang kita sedang bincang ni, dan juga Amin Ahsan Islahi ini, dan disebut sebagai munazam Al-Quran kan. Itu mengikut istilah yang dia perkenalkan. Jadi satu perkara yang kita cuba untuk dapat bila kita membincangkan surah demi surah dalam perbincangan kita setiap hari ini, yang berbeza dengan pendekatan tradisional yang kita baca tafsir-tafsir yang tradisional yang besar seperti tafsir Ibn Kathir dan sebagainya. Sudut munazam ataupun koheren ini mungkin
kurang ditekan untuk dan jelas di dalam perbincangan surah-surah ini kan. Tapi di dalam tafsir ataupun tadabbur Al-Quran ini, Amin Hasan Islahi ini, sudut ini adalah sudut yang penting, yang amat sentral ataupun asas di dalam memahami Al-Quran ini, yang tak boleh kita tinggalkan. Sebab itu kita cuba insya-Allah memahami bila kita melalui perbincangan-perbincangan ini tanpa kita lompat-lompat gitu kan, barulah kita akan nampak hebatnya ataupun kelebihan Al-Quran ini dari segi susunan yang telah ditentukan oleh Allah SWT di dalam mushaf yang kita pegang hari ini, dalam Al-Quran yang kita pegang ini, susunan surah-surah dia, ada ayat-ayat dan sebagainya. Itu adalah mukjizat, salah satu sudut mukjizat yang besar, iaitu susunan Quran ini kan. Kalau kita lompat-lompat, kita tak nampak kan, ataupun kita tertinggal banyak daripada sudut bincang, kita tak nampak kehebatan, menonjolnya kehebatan Al-Quran dari segi susunan yang ditentukan Allah SWT di dalam Al-Quran ini. Sudut susunan inilah yang merupakan suatu mukjizat Al-Quran yang tidak mungkin dapat ditiru oleh manusia. Dan kadang-kadang kita dalam pendekatan tafsir ini mungkin sudut koheren ini tak ditekankan, kita tak nampak kehebatan dari sudut itu kan. Mungkin sudut-sudut lain yang selalu ditekankan, sudut saintifik, ajaz ilmi Al-Quran dan sebagainya. Tapi insya-Allah sebenarnya satu perkara yang besar daripada Al-Quran ini adalah tentang kandungan Al-Quran itu sendiri kan. Ini yang kita cuba dapat tangkap kan. Sedangkan dari segi bahasa, dari segi saintifik, maklumat saintifik, itu perkara kedua kan, yang mendukung perkara pertama yang utama ni kan. Perkara utama inilah untuk kita memahami dan melihat kehebatan Al-Quran ini dari segi kandungan susunannya yang disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri kan. Itu pendekatan insya-Allah yang saya akan ulang, peringatkan setiap kali perjalanan kita masih panjang lagi ni untuk melalui meneroka Al-Quran ini kan. Jadi alhamdulillah kita sekarang ni insya-Allah kita akan mula bincangkan surah Yasin kan. Surah yang ke-36 kan, di dalam susunan Al-Quran ini kan. Surah Yasin ini adalah surah yang amat dekat dengan, terutamanya kalau di Nusantara kan. Ada beberapa tempat sebenarnya di dunia ini yang banyak membaca surah Yasin ini kan. Daripada pengalaman saya sendiri, dulu tinggal sebentar di Yaman kan. Antara amalan surah Yasin ini banyak diamalkan di bahagian daripada Yaman, dari Hadramaut kan, di mana mazhab Syafi'i menjadi mazhab utama, dan ini adalah pengaruh yang banyak sampai kepada kita di Nusantara ini. Kenapa kita pegang kepada mazhab Syafi'i? Pengaruh yang besar ini datang daripada Hadramaut, dari Yaman kan. Jadi banyak sudut pegangan kita ni datang daripada kesan-kesan yang kita bawa daripada ataupun kita terima daripada pendakwah-pendakwah Islam awal yang datang daripada Hadramaut ke Tanah Melayu ini. Satu lagi tempat di mana amalan membaca surah Yasin ini juga banyak adalah di benua India, Pakistan kan. Khususnya ada beberapa kumpulan daripada India yang juga ada pengaruhnya yang datang ke Tanah Melayu ni kan. Tapi kita banyak daripada pendekatan yang kita hari ini adalah daripada Hadramaut kan. Sebab itu kita bermazhab
dia ada dua Hadramaut ni dia ada dua aspek yang penting. Pertama, mazhab Syafi'i. Yang kedua, banyak berpegang kepada kitab Ihya Ulumuddin sebagai sudut tasawuf ataupun kejiwaan, pembersihan jiwa. Dua aspek ini menjadi mewarnakan banyak kefahaman Islam yang dipegang di Nusantara sekian lama, kan. Jadi itu sedikit komen saya tentang saya tak mau bincangkan lebih panjang lagi tentang kitab komen-komen atau analisa yang lebih dekat lagi tentang penggunaan Ihya Ulumuddin dan sebagainya, kan. Tapi perkara penting yang nak kita pegang di dalam perbincangan asas perbincangan kita ni adalah sebanyak mungkin kita cuba untuk kembali kepada maksud yang nak dibawa oleh Al-Quran ini. Itu adalah satu perkara asasi yang ditekan di dalam tafsir tadabbur Al-Quran ini, model munazamah Al-Quran ini. Sebanyak mungkin kita cuba memahaminya seperti yang difahami, yang cuba dijelaskan oleh Al-Quran sendiri daripada asasnya, kan. Dan sebab aliran-aliran tafsir ini banyak di dalam aliran-aliran kitab-kitab tafsir yang berbeza ni, dia membawa pendekatan yang berbeza sedikit, kan. Tapi yang kita cuba tekankan adalah memahami Al-Quran ini daripada Al-Quran dan juga sumber-sumbernya yang paling asas sekali, kan. Jadi telah kita bincangkan di dalam perbincangan pengenalan kepada pendekatan tadabbur Al-Quran, kita tafsir tadabbur Al-Quran, kan. Sebab saya bawa perkara ini sedikit kerana bila kita mendekati surah Yasin ini, dia adalah surah yang banyak dibaca, kan, dengan pegangan ataupun kadang-kadang kita baca tapi dia menjadi amalan hari Jumaat dan sebagainya. Kalau di kalangan orang Melayu di Malaysia ni, surah Yasin ni adalah antara surah yang kadang-kadang surah lain mungkin tak dibaca, tapi surah Yasin menjadi surah yang penting untuk dibaca, dan kita telah terdedah daripada kecil sehingga dewasa. Yasin ini kan ada ayat, ada air Yasin, ada bermacam-macam perkara yang dikaitkan dengan surah Yasin ini, kan. Dan ini adalah satu kesempatan yang alhamdulillah besar untuk kita melihat sendiri, kan, apakah sebenarnya ada dalam surah Yasin ini yang menjadi pilihan, kan, khususnya di Nusantara ni, kan. Sebab saya telah banyak dulu berinteraksi dengan orang Islam daripada seluruh dunia lah. Tapi seperti yang saya kata, sebenarnya amalan membaca surah Yasin dan juga berpegang kepada surah Yasin, walaupun dia ada beberapa hadis yang biasanya dirujuk, tapi kebanyakan daripada hadis ini adalah hadis yang tidak sahih, kan, ataupun tidak, yang dhaif dalam berpegang kepada kelebihan-kelebihan Yasin ini, kecuali mungkin ada satu hadis yang dikaitkan dengan membaca Yasin ini kepada orang yang mati, kan. Itu tapi kita tak mau pergi kepada perbincangan itu. Cuma kesempatan ini saya katakan tadi adalah kesempatan yang baik untuk kita melihat, mendekati surah ini dan cuba memahami kandungan surah ini, supaya insya-Allah dia akan kita faham apakah yang ada di dalam surah ini ketika mana kita menggunakan dia di dalam bacaan-bacaan
di kalangan masyarakat kita lah, insya-Allah. Okey, so surah Yasin ini salah satu daripada surah Makkiyah juga, kan, yang seperti mana dalam susunan dalam model nazam Al-Quran ataupun yang kita bincang ini, dalam setiap grup ataupun kumpulan surah-surah ini, surah-surah Madaniyah ni akan berada di hujung kumpulan ini, kan. So setakat ni kita masih lagi melalui surah Makkiyah yang berada di awal kumpulan grup yang kelima ini, kan. InsyaAllah surah Yasin ini, kan, nama dia diambil daripada huruf muqatta'ah yang berada di awal surah ini, Yasin, kan. Dan kerana itu, kan, dikenali, kan, dengan nama Yasin, kan. Ada juga nama orang yang menggunakan nama Yasin, kan. Yasin yang khusus ataupun berkaitan dengan surah Yasin ini, kan. Kalau orang jadi surah Yasin ini ada 83 ayat sebenarnya. Dia adalah surah kandungan utama surah ini. Sebenarnya dia berkait dengan dua surah awal ini, kan. Masih lagi meneruskan perbincangan yang disambung daripada dua surah awal ini. Kalau kita ikuti 2 hari lepas, okay, 2 perjumpaan lepas, 2 ataupun 3 perjumpaan lepas, kita bincangkan tentang kesimpulan daripada surah Fatir dan surah Saba sebelum itu. Satu perkara yang isi yang penting, yang menonjol, yang kita bawa daripada dua surah sebelumnya adalah perbincangan tentang interaksi antara Rasul yang diutus kepada kaumnya, kan? Dan bagaimanakah dakwah ini bila dia datang kepada masyarakat ataupun manusia, kan? Apakah keadaan manusia ini bila dia menerima peringatan daripada Rasul, kan? Peringatan dalam bentuk Bashir dan Nadhir, kan? Bashir berita gembira, Nadhir amaran-amaran tentang azab daripada Allah SWT dan sebagainya. Dua-dua ni, kan, dan kita telah baca dalam surah Fatir bahawa manusia ini Allah SWT sebut akan berbeza-beza penerimaan dia terhadap wahyu Allah SWT ni. Seperti mana berbezanya air hujan yang turun ke bumi yang berbeza, kan? Begitu juga hati manusia ni bila turun wahyu Allah SWT ini akan menyambutnya dengan keadaan yang berbeza, kan? Dan dalam surah Fatir juga Allah sebut kumpulan-kumpulan ini, kan, yang berbeza bagi mereka yang diturunkan ayat-ayat ini. Ada yang kita yang disebut dalam surah itu sebagai kumpulan yang zalimun li nafsih, kan, yang menzalimi diri dia, kan. Ada kumpulan yang muqtasidun, yang pertengahan, kan. Ada kumpulan yang sabiqun bil khair, kan, bil khairat, kan. Mereka bersegera menuju kepada ataupun mendukung kebaikan, kebajikan, kebaikan ini, kan. Ini 3 kumpulan yang disebut. Begitulah juga sebenarnya perbincangan dalam surah Yasin ini membawa sambungan daripada perbincangan yang kita telah lalui sebelum ini, kan. Cuma dalam surah Yasin ini perbincangannya lebih hujah-hujah yang digunakan hujah dari sudut yang berbeza pula, kan. Hujah-hujahnya
banyak dalam dua surah yang sebelum ini kita diketengahkan dengan kisah-kisah dua surah dalam surah Sabak, contohnya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, dan juga kemudiannya kaum Sabak, dan surah Fatir banyak digunakan hujah-hujah yang Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dari segi tauhid, dan hujah-hujah yang dalam alam sekeliling, yang disebut di situ kan. Tapi dalam surah Yasin ini seterusnya hujah-hujah yang akan diketengahkan adalah hujah daripada sejarah yang lebih terperinci. Ada satu kisah yang panjang yang akan diceritakan di sini, yang menjadi perbincangan. Nanti kita akan sentuh sedikit tentang sudut kisah yang dibentangkan dalam surah Yasin ini, dan juga hujah yang diketengahkan dalam surah Yasin ini juga dari segi sifat semula jadi manusia, tentang manusia itu sendiri. Ini adalah apa yang akan kita jumpa di dalam perbincangan surah Yasin ini. Jadi isi ataupun mood perbincangan itu sama, masih lagi menuju kepada dinamik di antara seruan Rasul ini, dan adanya, kita kata ada tiga kumpulan, tiga triangle di dalam datangnya seruan Rasul ini. Pertama, Rasul dan orang yang beriman bersama dengan dia. Kemudian dan dalam surah ini lebih jelas lagi, nanti kita akan tengok bagaimana Rasul dan dukungan orang beriman itu berada di satu pihak. Yang kedua, pemuka-pemuka Quraisy yang menentang, kalau dalam Quraisy ini, dan juga pemuka-pemuka kaum yang Al-Malak, kita kata Al-Malak kaum ini, golongan Al-Malak ini yang menentang apa yang dibawa oleh Rasul ini dengan bersungguh-sungguh, sehingga menggunakan kekuatan, kekerasan untuk menghadapi Rasul ini. Yang ketiga ialah masyarakat umum yang menjadi medan seruan atau pertembungan di antara dua pihak ini. Satu dari pihak Rasul dan orang beriman yang membawa berita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kumpulan yang menentang bersungguh-sungguh ini, sehingga cuba untuk menggunakan segala kekerasan, kekuatan yang mereka ada untuk menghapuskan yang disebut dalam surah Fatir ini sebagai sabiqun bil khairat, kan? Yang bersegera kepada mendukung kebaikan ini. Jadi kumpulan yang besar yang berada di tengah-tengah itu, masyarakat yang diseru ni adalah berada di tengah di antara dua ekstrem ini, kan? Ini juga akan dibincangkan atau kita akan jumpa dalam surah Yasin ini, masih lagi membawa, malah kita kata dalam seluruh Al-Quran ini tema yang sama ini akan berulang-ulang, iaitu penerimaan manusia terhadap peringatan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akan berterusan dalam seluruh kandungan Al-Quran ini, kan? Sebab itu ada setengah tafsir, ada setengah pentafsir, contohnya tafsir yang salah satu tafsir di benua India Pakistan juga, Syekh Ali Jabir Hussain, kan? Dia ada tafsir yang di tafsir Mutiara Al-Quran, maksud terjemahannya, kan?
dia menyebut bahawa semua ayat Al-Quran ni boleh dikaitkan dengan satu isu yang utama, itu tauhid, kan? Kalau kita tak baca, tak faham dengan kefahaman tauhid, tafsir itu tak betul, kan? Ataupun tak tepat, kan? Tapi itu satu sudut pandangan, kan? Maknanya memang semua ayat Al-Quran surah ini adalah isu dia adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang apa yang Allah turunkan kepada manusia dan bagaimana manusia menerima, kan? Bentuk yang berbeza penerimaan manusia terhadap apa yang datang, peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu yang turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni yang sepatutnya menjadi panduan kepada hidup manusia, kan? Ini adalah isu penting yang melingkari kehidupan manusia ni sampailah hari kiamat nanti, kan? Jadi ini adalah apa yang kita akan jumpa dalam Al-Quran. Juga surah Yasin kita akan melalui perkara yang sama, cuma hujah-hujahnya dari sudut yang berbeza, dan juga dengan hujah-hujah yang berbeza ini sebenarnya banyak perkara yang kita pelajari dari sudut yang berbeza tentang manusia ni, kan? Bagaimana manusia ni akan berhadapan dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala ini, dan juga penolakan manusia atas sebab-sebab dan keadaan yang berbeza, dan juga penerimaan, kan? Apa yang akan berlaku pada mereka juga dijelaskan dalam bentuk yang berbeza, kan? Itu apa yang kita akan jumpa dalam surah Yasin ni juga, kan? Okey, insya-Allah kita akan ada 5 blok besar yang kita akan bincang surah Yasin ni. Dia panjang sikit, ada 83 ayat semuanya, kan? Kalau surah Fatir ada 45 ayat, kan? Surah Sabah ada 54 ayat, kan? Boleh tengok balik, kan? Tapi surah Yasin ni lebih panjang sedikit, kan? Dia ada berisi satu kisah yang panjang, nanti kita akan sebutkan sedikit, kan? InsyaAllah kita baca sedikit permulaan beberapa ayat permulaan surah ini. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal Azizir Rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Itu ada 8 ayat yang pertama. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi bacaannya. Seperti mana saya sebut, isi besar Al-Quran ini adalah tentang wahyu Allah SWT dan bagaimana penerimaan manusia terhadap wahyu ini, kan? So dimulakan dengan Yasin, ini satu huruf muqatta'ah. Kita sebut biasanya huruf muqatta'ah ni bila disebut dalam Al-Quran, dalam hampir keseluruhan surah-surah ni, dia akan diikuti dengan perbincangan tentang kitab Allah SWT, sebutan tentang kitab Allah SWT, termasuk dalam surah Yasin ini, Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah, kan? Itu juga kita jumpa dalam surah Al-Baqarah, contohnya Alif Lam Mim Dzalikal Kitab La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin. Itu adalah surah yang dimulakan huruf muqatta'ah. Surah yang tak dimulakan dengan huruf muqatta'ah tak disentuh tentang kitab ni secara direct, kan? Banyak macam surah Nisa, kan, dan sebagainya, dia tidak mula dengan huruf muqatta'ah. Tapi huruf yang muqatta'ah ini maka dia akan diikuti biasanya perbincangan tentang kitab wahyu Allah SWT, kan? Dan juga kerasulan, kan? Innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu adalah salah seorang daripada rasul-rasul yang diutus, kan? Ala siratim mustaqim, yang berada di atas jalan yang lurus, kan? Ini adalah permulaan
pengenalan kepada isi yang akan kita jumpa dalam surah Yasin lagi, tentang isu yang masih lagi membawa perbincangan yang dibawa oleh surah-surah yang sebelum kita jumpa ni kan. InsyaAllah itu sedikit pengenalan pada hari ini. InsyaAllah besok kita akan mula membincangkan blok yang pertama daripada surah Yasin ini, lebih dekat lagi kan. Sudah ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.